Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh titik tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Buletin Temerloh 7 Januari 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mencemar Duli berangkat menziarahi dan menyantuni mangsa banjir yang ditempatkan di dua pusat pemilihan sementara PPS di Keratung, Rompin. Turut berangkat mengiringi Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. Keberangkatan tiba, Seri Paduka Baginda turut disambut dan diiringi oleh Adun Tioman Yang Berhormat Datuk Seri Johari Hussein yang merupakan Exco Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang. Pada lawatan ini, Seri Paduka Baginda telah berkenan meluangkan masa selama 2 jam bermula jam 12 tengah hari menyantuni dan beramah mesra bersama mangsa banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Keratung 1 dan PPS Sekolah Kebangsaan Keratung 2. Sejumlah 96 mangsa banjir daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Keratung 1, manakala 211 mangsa daripada 61 keluarga pula di PPS Sekolah Kebangsaan Keratung 2. Usai lawatan, Seri Paduka Baginda berkenan singgah di restoran KFC Bandar Satelit Muazzam untuk santapan tengah hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Teguh Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyantuni 59 buah rumah yang terlibat dengan musibah banjir di Kampung Genting Sodo, Kampung Pulau Sentap, Kampung Lampin, Kampung Cemperoh dan Kampung Ceringin. Kebawah Duli Tuanku sempat berbual mendapatkan maklum balas, mendengar luahan serta perkongsian dari rakyat yang terlibat. Banyak perkara yang sedang diusahakan Baginda untuk memperbaiki keadaan. Baginda turut menitipkan pesan kepada semua mangsa supaya terus bersabar serta mendoakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Tuanku. Kerajaan Negeri Pahang akan memberi sagu hati RM200 kepada bayi yang lahir di negeri ini pada tahun 2022. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdiwa Ismail berkata, pemberian sagu hati itu dibuat menerusi program Anak Kebanggaan Pahang, Pahang Pride Kid. Menurutnya, bayaran akan dibuat dalam bentuk simpanan bank RM100 dan RM100 lagi berupa barangan penjagaan bayi dan ibu sewaktu berpantang. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan berjumlah RM5 juta. Jumlah peruntukan itu diambil kira berdasarkan data Jabatan Perangkaan bagi kelahiran bayi di negeri Pahang seramai 25,279 orang pada 2020. Warosdi berkata, program itu diadakan bagi membantu ibu bapa yang baharu menerima cahaya mata mengharungi cabaran, terutama dari sudut ekonomi dalam membesarkan anak mereka. Di samping meraihkan kegembiraan, ia juga sebagai tanda anak yang dilahirkan itu anak kebanggaan negeri Pahang. Orang asli juga tidak ketinggalan untuk menerima bantuan banjir semasa pasca banjir kali ini. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin telah turun padang menyampaikan sumbangan banjir kepada masyarakat orang asli di Kampung Bukit Ngeri. Beliau yang juga merupakan adu lancang berkata, Ketua Kampung bagi pihak seluruh masyarakat kampung telah menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kerana kini perkampungan mereka telah mendapat bekalan elektrik sepenuhnya dari TNB. Pasca banjir ini merupakan sesuatu yang kritikal untuk semua rakyat di Temerloh khususnya. Sangat bertuah apabila ramai pemimpin setempat yang cakna dengan masalah mereka dan sentiasa berada bersama di kala waktu sukar. Adan Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin telah menyampaikan bantuan wang ihsan kepada mereka iaitu 645 ketua isi rumah yang terjejas dengan banjir di Dewan Tun Abdul Razak Temerloh pada 5 Januari lalu. Bantuan yang disalurkan kepada penerima ini merupakan bantuan daripada kerajaan negeri yang bernilai RM500 dan kerajaan persekutuan bernilai RM1,000. Keseluruhan bantuan yang diterima oleh mereka pada hari ini berjumlah RM1,500. Terima kasih kepada kerajaan yang prihatin sentiasa membantu ketika rakyat ditimpa bencana. Terima kasih Pejabat Daerah Temerloh, PDRM, JPAM, Tok Penghulu dan juga pengerusi JPKK.
Seramai 100 kaki tangan Jabatan Kerja Raya JKR Melaka menyertai misi bantuan pasca banjir ke Lancang, Pahang. Misi pasca banjir JKR ini telah bermula pada 4 Januari dan telah berakhir semalam. Antara barangan disumbangkan termasuklah pembersihan rumah, pembaikan pendawaian elektrik dan barangan keperluan harian. Jumlah kenderaan yang digerakkan adalah 50 kenderaan ke negeri Pahang. Jadi, program ini adalah membersihkan rumah-rumah penduduk banjir di kampung-kampung Dala, Kampung Insar dan juga Kampung Merpati, membaiki kerosakan kecil termasuk pendawaian elektrik yang rosak disebabkan banjir. Pada 18 Disember 2021, Malaysia dilanda bencana bah yang terbesar di dalam sejarah negara. Bencana ini dikatakan banjir yang agak teruk berbanding banjir tahun 1971, di mana telah menenggelamkan hampir keseluruhan bandar di daerah Temerloh. Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka, marilah kita bersama-sama menonton video liputan bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menjalankan misi bantuan kepada mangsa banjir sekitar daerah Temerloh. Untuk setakat inilah sepanjang saya berkhidmat hampir 20 tahun dengan APM, pelbagai cabaran jugalah untuk operasi banjir ni, terutama kepada pemandu-pemandu trak, pemandu lori ataupun pengguna jalan raya. Saya nasihatkan bolehlah ambil titik berakan untuk titik keselamatan ketika melalui jalan kawasan yang ada air lah. Sekiranya air melepasi badan besi lebuh raya tu, kena berhati-hatilah untuk meneruskan perjalanan. Kemungkinan arus masih kuat ataupun ada halangan-halangan lubang lain ke apa ke yang kita tak nampak jelas lah. Kita menghantar petugas-petugas di PKOB, tugas-tugas penyelamat dan juga tugas-tugas untuk agensi bantuan lah. Selain pada itu, kita juga membuat kerja-kerja untuk pasca banjir yang akan dilakukan selepas pada banjir lah. Okay, apabila kita menerima satu panggilan kecemasan untuk menyelamatkan mangsa, kita akan buat satu tim untuk mencari dan menyelamat. Jadi tim kita akan terdiri pada petugas-petugas yang berpengalaman untuk dalam hal-hal mencari menyelamat, dan kita akan bawa satu bot ke kawasan yang dilaporkan hilang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP, Cawangan Temerloh telah memeriksa sebanyak 12,957 premis melibatkan pelbagai operasi dan arahan semasa sepanjang tahun lalu. Penguasaan KPDN HAP Cawangan tersebut juga telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM101,000 kepada peniaga yang melanggar perundangan dan akta yang dikuatkuasakan oleh KPDN HAP. Seramai 1,369 mangsa banjir daripada 410 keluarga masih ditempatkan di 32 pusat pembinaan sementara PPS setakat jam 8 pagi tadi. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pahang, jumlah itu membabitkan mangsa di Temerloh, Maran, Pekan, Rompit, Bera dan juga Raub. Ia menunjukkan penurunan berbanding semalam sebanyak 1,846 mangsa daripada 562 keluarga di 32 PPS. Sementara itu, 3 sungai di Pahang masih merekodkan bacaan melepasi paras bahaya, masing-masing 2 di Bera dan di Pekan. Sungai Bera di Jambatan Sungai Bera merekodkan 26.73 meter berbanding 26 meter, dan Sungai Pahang di Kuala Sungai Cini, Pekan mencatat bacaan 16.52 meter berbanding 14.9 meter.
Dua sungai pula merekodkan bacaan paras amaran masing-masing di Sungai Teriang di Teriang, Bera dan Sungai Kundang di Jabatan Sungai Kundang, Maran. Manakala Sungai Dong di Kampung Perwas Raup, Sungai Teriang di Taman Agropolitan Cemomoy, Bentong dan Sungai Belat di Seri Damai, Kuantan melepasi paras waspada. Kepada mereka yang masih belum mendapatkan bantuan atau memerlukan bantuan, terdapat pelbagai bantuan yang masih disediakan kepada mereka dan antaranya adalah bantuan daripada kerajaan negeri sendiri yang banyak menyediakan bantuan, terutama kepada mangsa-mangsa banjir. Selain itu juga, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang menyediakan bantuan kepada mereka yang terjejas. Tenaga Nasional Berhad turut menyediakan bantuan dengan mendapatkan borang permohonan rebat bantuan banjir Disember 2021. Tahukah anda Jambatan Temerloh pernah runtuh pada banjir 1971? Dalam tahun 1971, Jambatan Lama Temerloh yang merintangi Sungai Pahang telah musnah akibat dilanda banjir besar Temerloh. Atas tujuan pembinaan baru, Jabatan Kerja Raya Malaysia telah membina sebuah jambatan berukuran sepanjang 575 meter menggantikan jambatan lama. Jambatan baru dikenali dengan Jambatan Sultan Ahmad Shah telah dibina lebih tinggi dari jambatan lama dan membentuk jambatan kelas pertama untuk tujuan penukaran laluan di Pahang menghubungkan Jalan Persekutuan 10. Projek jambatan baru termasuklah jalan baru menghubungkan Temerloh dan Mentakap menyebabkan jalan lama Seksyen Temerloh Mentakap digazetkan sebagai Jalan Persekutuan. Sekian daripada saya Nur Alia Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temerloh di Facebook Temerloh TV pada waktu siaran yang baharu jam 9.15 malam setiap hari Jumaat secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.